Bagi kita bersua kembali, jangan lupa untuk menonton kami Selamat Pagi Malaysia bersiaran secara langsung dari Terengganu pada hari Jumaat sehingga Ahad nanti. Seterusnya kita nak bercakap berkenaan menu rahmah dan implikasi kos sara hidup. Menu rahmah ini diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah Lembayung Kerajaan Perpaduan. Dan juga untuk kita bercakap lebih lanjut, kita terus saja bersama dengan Dr. Azman Ayub, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran Negara dan Pengajian Polisi UiTM. Selamat pagi, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Terima kasih bersama kami. Menu rahmah sudah pasti sedang dinikmati dan juga mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat, khususnya kepada golongan B40. Jadi pada asasnya, apakah idea menu rahmah ini bertepatan dan juga kena pada masanya sewaktu kita menghadapi masalah ekonomi dan juga masalah kenaikan kos sara hidup? Baik, terima kasih. Pada saya memang sangat kena pada masanya. Ya. Dalam keadaan ekonomi kita pun tengah tidak baik, inflasi pun meningkat, ya, harga barang pun banyak yang meningkat, dan kita kena kaitkan juga dengan pandemik yang baru lalu, kan banyak rakyat kita pun yang hilang pekerjaan, yang status ekonomi daripada mungkin M40 dulu pun dah jatuh kepada B40 sekarang ni. Yeah. Jadi menu rahmah ini sangat bertepatan dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ni. Dan dia pada saya ia satu inisiatif yang disokong oleh kerajaan, yang sangat baik, yang sangat baiklah untuk membantu rakyat kita yang memerlukan. Kepada hemat saya lah. Yeah. Doktor, dalam penyediaan menu tersebut ataupun hidangan tersebut dikaitkan juga dengan had maksimum bagi RM5 untuk satu-satu hidangan. Maka kita boleh melihat adanya kepelbagaian restoran yang menawarkan nasi, ikan, sayur dan sebagainya. Jadi berihal berkenaan tentang keperluan untuk satu-satu penyediaan hidangan itu, apakah mencukupi dengan nilai yang diletakkan RM5 tersebut? Dia mencukupi atau tidak tu pada saya dia relatif sikit sifatnya, bergantung kepada siapa penyedianya, restoran mana yang menyediakannya. Dan kita pun tahu bukan semua restoran yang menyertai inisiatif ini dia mempunyai kita panggil modal yang tinggi, yang besar. Ada yang mungkin modal yang sederhana. Jadi mereka menyahut seruan kerajaan ini bagi membantu rakyat ini dengan kemampuan modal yang mereka ada. Jadi saya rasa menu itu dia dah pelbagai, itu sudah cukup baik, ya. Dan kita tak boleh sebagai rakyat yang memerlukan menu rahmah ini, kita tidak bolehlah terlalu menginginkan yang itu, yang ini, kena sediakan ini, kena sediakan itu. Sebab kita juga kena melihat di pihak pemberi perkhidmatan ini, pihak restoran, yang mereka juga menyediakan menu RM5 ini ataupun mungkin RM4 lebih ini, menurut mengikut kepada kemampuan kewangan mereka ataupun keuntungan mereka juga. Jadi bila ada restoran yang lebih daripada 15,000 peserta yang saya difahamkan sekarang ni yang menyertai program ataupun inisiatif menu rahmah ini, dan mereka menyediakan banyak kepelbagaian menu di situ. Jadi kita sebagai rakyat kita terimalah, kita terima, sebab kita, apa yang saya tengok pun menunya tu adalah menu yang bukanlah menu yang tidak baik dari segi kesihatan sama sekali. Tidak, dia bukan dalam kategori junk food atau sebagainya. Ia kategori makanan yang mempunyai khasiat. Jadi kita sebagai rakyat kita kena berterima kasih, dan juga kita kena menghargailah apa yang disediakan oleh penyedia menu rahmah ini. Itu pada hemat saya lah. Doktor, dalam sebarang inisiatif ataupun pengenalan kepada sesuatu dasar dan juga kepada sesuatu bentuk gerakan seperti ini, sudah pasti memerlukan mass movement ataupun penyertaan daripada hampir sebahagian daripada masyarakat, bukan saja kepada consumer ataupun the end user product consumer, tetapi juga kepada penyedia perkhidmatan. Jadi tempoh masa berapa lamakah yang diperlukan untuk kita menyaksikan ia dijadikan sebagai satu mass movement supaya menjadi satu normalisasi dalam kalangan masyarakat untuk menu rahmah ini? Dia kalau boleh
kalau tanya pendapat saya, menu rahmah ini satu inisiatif yang sangat baik, yang disokong oleh kerajaan, dan time frame ataupun waktu bila kita nak buat ini pun saya rasa elok dipanjangkan selama mana yang boleh, walaupun nanti mungkin ekonomi kita mungkin dah meningkat, tetapi saya rasa kita ni 32 juta ini lebih kurang ni ada bercampur bau antara tahap ekonomi mereka. Jadi yang kaya-kaya lah itu tak payah nak cerita kan, yang miskin ni pun ramai, yang golongan gelandangan pun ramai. Jadi time frame tu ataupun tempoh masa itu saya rasa mungkin selama mana yang, sebab ini bukan satu inisiatif yang diwajibkan oleh kerajaan kepada para penyedia menu ini. Ini adalah satu yang berdasarkan kepada sukarela. Jadi kalau sukarela ini terpulanglah kepada penyedia makanan menu rahmah ni sampai bila dia nak sediakan. Dan pada saya boleh dibuka sepanjang masa, tak kira mungkin 2 tahun 3 tahun, itu bukan tempoh masa yang pada saya perlu ditetapkan lah. Dia mungkin boleh berjalan selama mana yang mungkin, sebab kita masih ada golongan-golongan yang memerlukan menu ini dan mereka mengharapkan menu ini. Jadi satu mass movement itu perlu ada, kita semua kena sedar bahawa ini tanggungjawab sosial kita. Kerajaan dah tentulah itu memang tanggungjawab dia, mana-mana kerajaan yang membentuk yang dibentuk pun itu memang kerja dia, itu memang tanggungjawab dia. Tetapi selain daripada kerajaan, rakyat awam macam kita ni pun kita kena sokong inisiatif ini, kerana ia satu bentuk pertolongan kemanusiaan yang sangat baik, yang sangat baik, yang boleh dalam konteks Malaysia ini boleh menyatu padukan rakyat yang berbilang kaum. Sebab menu rahmah ini kita buka kepada semua orang, tak kira latar belakang agama, sosial dan sebagainya. Yang mana yang memerlukan menu rahmah ini datang kepada penyedia-penyedia yang menyediakan menu ini dan dengan harga yang ditetapkanlah, yang berpatutanlah, yang boleh mereka afford, dalam boleh mereka mampulah maksudnya untuk membeli makanan tersebut. Jadi rakyat kita kena sokong inisiatif ini. Okey, Doktor, mungkin sebelum ini ada yang skeptikal menyatakan amat sukar untuk kita melihat harga makanan ataupun penyediaan makanan di restoran untuk diturunkan, apatah lagi dengan kenaikan harga barang. Namun apabila menu rahmah diperkenalkan, ada yang berpendapat, maka boleh pula dijadikan menu itu dalam satu kuantiti dan juga harga yang kompetitif dan juga murah. Jadi perihal berkenaan tentang cost incurred by the business ataupun oleh perniagaan dan juga penyediaan untuk keuntungan bagi perniagaan itu, sebenarnya bagaimana kita melihat bukan sahaja memberikan kelebihan kepada pengguna, tetapi juga kita perlu membantu peniaga dalam survivability kepada bisnes mereka. Ya, betul. Menu rahmah ni sebenarnya kalau kita nak cakap dalam bahasa yang kasar dan mudah, memang menu yang tak boleh modal lah. Ataupun balik modal pun sikit lah. Jadi kita faham perkara itu, sebab tu kerajaan pun saya jelaskan tadi, dia bukan mewajibkan, tapi dia menggalakkan para peniaga ini, penyedia makanan ini menjalankan inisiatif ini. Memang harga bahan mentah meningkat, kalau nak ikut RM5 itu dah tak dapat sebenarnya, susah. Nasi ayam pun yang saya jumpa kebanyakan restoran yang ada di sekitar tempat saya bekerja ni, RM4 seketul. Saiz pun sederhana besar je lah, tidaklah besar sangat, itu dah RM4. Jadi RM4 kau nasi putih dan sayur berapa kosnya? Mungkin dalam RM2, itu dah jadi RM6. Air mungkin RM1, dah RM7. So RM7 tu mungkin harga yang balik modal kepada para penyedia peniaga ni. Tapi menu rahmah ini, inilah yang dikatakan rahmahnya di situlah, iaitu bagi peniaga yang mampu, ini tanggungjawab sosialnya kepada rakyat. Dan juga saya boleh kira sebagai tanggungjawabnya, ataupun kalau nak kata tanggungjawab itu pun satu benda yang wajib dibuat. Satu sokongan dia kepada negara dia.
Saya kaitkan dengan perkara itu sebab kita duduk dalam satu masyarakat, satu negara besar ni yang saya sebut tadi. Kita ada bermacam-macam jenis lapisan rakyat yang mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeza, ada yang mampu, ada yang tidak. Jadi yang mampu dalam konteks universalnya sekalipun perlu membantu golongan yang tidak mampu. Jadi inilah dasar ataupun asas kepada penyediaan menu ramah ini pada saya. Ya, Doktor, untuk golongan sasar bukan saja B40 tetapi yang mungkin tidak mempunyai pendapatan yang tetap seperti mana golongan pelajar, dicadangkan supaya menu ramah ini diperluaskan ke semua IPTS, malah institut-institut pengajian tertiary, politeknik dan sebagainya. Jadi apakah cadangan ini boleh direalisasikan kalau sekiranya kerjasama daripada pihak peniaga, konsesi perniagaan dan juga pihak KPT dan juga pihak KPM akan dapat direalisasikan dari semasa ke semasa, Doktor? Sudah tentu boleh. Kalau ada sokongan dari semua pihak yang terlibat, dah semestinya boleh. Yang boleh dibuat, ya. Dan saya pun dipahamkan menerusi media-media yang melaporkan bahawa inisiatif ini akan dipanjangkan kepada pelajar di IPTA, PTS seluruh negara selepas Hari Raya ini. Dan apatah lagi pelajar ini mereka seharusnya dibantu, sebab kalau kita tengok dalam konteks agama kita sendiri pun antara golongan yang perlu dibantu ialah pelajar, orang yang menuntut ilmu. Contohnya dalam pemberian zakat dan sebagainya, itu pelajar adalah tergolong orang yang belajar, orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu itu adalah golongan yang layak untuk mendapat bantuan. Jadi wakolah nanti kita akan tengoklah latar belakangnya, sebab bukan semua pelajar datang daripada golongan miskin ataupun B40, ada yang kaya raya pun, itu tidak dinafikan. Tapi kita tengok keadaan, kita tengok latar belakangnya, mana boleh tolong kita tolong. Dan balik pada soalan pokok tadi itu, adakah pelajar ini juga perlu menerima ataupun mendapat manfaat daripada menu ramah ini? Ya, sudah semestinya. Okey, baik. Mereka perlu dibantu. Ya, satu pandangan dan juga perkongsian yang menarik dan juga yang konklusif daripada Doktor. Terima kasih diucapkan Dr. Azman Ayub, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran Negara dan Pengajian Polisi UiTM, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih kembali. Terima kasih. Itu dia menu ramah dan juga implikasinya, bagaimana pemanjangan dan juga untuk memvariasikan menu ramah kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Seterusnya